Pelbagai perkongsian menarik Rabu 21 Jun 2023. Kasih kakak buat insan istimewa mahu melihat adiknya hidup berdikari, dia sanggup membuka kedai RM1 yang menjual pelbagai barang runcit. Perkongsian menarik ini sebentar lagi. Tak heran lah. Tolong sikit kalau berani marilah kita rempet daripada sini pergi kat balai. Siapa kena tangkap dulu. Juga dalam kehidupan seharian, gurauan dan lawak membuatkan kita lebih ceria. Tetapi, sejauh mana batas dan adabnya demi keharmonian masyarakat? Gelak ketawa bersama kami pagi ini di MSI bersama Haziq dan juga Hazrina. Pagi ini. Dan kami ingin mengucapkan kepada anda untuk sentiasa kekal bersama kami sepanjang 1 jam ini. Ya. Banyak perkongsian yang kita akan bawakan yang pastinya ilmu yang bermanfaat untuk perkongsian bersama. Namun sebelum itu kami juga nak berkongsi tentang perkabaran duka berkenaan dengan kehilangan seorang bintang di era 80-an, Dara binti Jalil atau Rohana Jalil yang telah pun menghembuskan nafasnya yang terakhir pada malam tadi jam 11.33 malam di Hospital Chancellery Tuanku Muhriz. Sama-sama kita ucapkan salam takziah kepada keluarga Allahyarhamah Rohana Jalil dan juga salam takziah diucapkan kepada Kila Ferry di atas kehilangan ibunya. Seluruh keluarga. Jadi kita hadiahkan Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu perkabaran duka yang kita terima semalam. Dan semalam juga sebenarnya kita menerima satu perkabaran gembira. Dan juga kalau kita tengok perlawanan tersebut memang ini adalah satu perlawanan yang hebat di mana Malaysia telah pun menewaskan Papua New Guinea 10-0 untuk perlawanan persahabatan. Dan 10-0 tu daripada 10 tu 4 jaringan gol oleh Arif Aiman. Dan pastinya ini kemenangan yang memberikan kegembiraan kepada seluruh peminat-peminat sukan bola sepak negara. Tahniah Harimau Malaya. Ya, ada yang komen rancak pengulas hari ini. Memang rancak sebab apa? Bila dah gol banyak, memang semua rancak lah. Kalau tak gol, memang tak dengar bunyi suara dah. Tapi bila gol, memang kita akan bagi rancak. Jadi, tahniah kejangkan kepada Harimau Malaya. Semoga form ini dapat diteruskan. Semoga dapat terus memberikan prestasi hebat untuk perlawanan-perlawanan lain pula selepas ini, okey? Alright. Kita juga akan membawakan perkongsian yang cukup menarik hari ini. Kalau anda saksikan teaser di awal siaran tadi, kita akan menyentuh tentang topik lawak dan masyarakat. Ini saya percaya dalam kalangan kita sudah pun tahu tentang kes tular baru-baru ini, bagaimana sesuatu isu yang sensitif itu diangkat sebagai bahan lawak. Tidak ada sempadan, tidak ada batasan dan ia telah menyentuh hati nurani kepada keluarga yang orang kata mengalami kesedihan akibat daripada tragedi MH370. Betul. Adakah semua perkara boleh kita jadikan ia sebagai satu bahan lawak? Ya, tapi mungkin yang ada satu-satu benda tu yang kita rasa lawak, tapi bagi orang lain penerimaannya lain. Jadi kita kena fikirkan bagaimana penerimaan orang dengan apa yang kita katakan tu, apa benda yang kita dah rancang untuk lawak kita tu. Adakah semua tempat kita boleh buat lawak? Kita akan berbincang kejap lagi mengenai perkara itu dengan pelawak-pelawak yang ada di Malaysia dan juga dengan seorang profesor pakar motivasi akan bersama dengan kita kejap saja lagi. Tapi ini ada satu cerita inspirasi. Tapi sebelum cerita inspirasi, kita nak kongsikan sedikitlah tentang keadaan cuaca. Kita tahu di Malaysia ni, keadaan cuaca kita memang panas. Dan bukan sahaja di Malaysia, tetapi juga di negara India. Ini satu saya percayalah yang dialami bagaimana sebenarnya dalam keadaan cuaca ataupun gelombang haba yang telah menyebabkan 100 orang maut akibat cuaca yang panas ini. Ya, dan bila cuaca panas datang, saya buat research sikit. Saya tengok video-video yang ada dekat social media apa semua. Rupanya El Nino dah sampai. El Nino ni adalah perubahan angin dan menyebabkan Malaysia menerima cuaca yang sangat panas. Benda ni bukan sebulan, bukan 2 bulan. Mungkin boleh dibawa sehingga ke 12 bulan. Jadi, kita harus bersedia berjimat cermat gunakan air. Itu adalah paling penting. Jimat cermat gunakan air, jangan membazir, jangan buka je pipe tu biar je dia jalan. Tahan, tutup kalau tak gunakan. Kita dah kongsi di negara India, tapi kalau boleh kita nak sedikitlah perkongsian ramalan cuaca di negara kita. Okey, di manakah ramalan gaji cuacanya? Yes, kalau kita tengok hari ni, cerah semuanya, hanya di Labuan yang hujan pagi ni. Yang lain pun cerah. Alhamdulillah. Semua tempat cerah.
Semua tempat cerah. Kalau kita lihat dari segi suhunya juga agak tinggi 30 Betul. darjah Celsius, memang sangat panas. Okey. Tapi bila Haziq sebut tentang Labuan, Kenapa inilah Labuan? perkongsian yang kita nak bawakan sebenarnya, kisah inspirasi seorang kakak yang menjaga adiknya, seorang adik ataupun anak istimewa. Betul. Mengalami autism, tetapi sebenarnya cara ini yang memberi inspirasi kepada kita cukup berbeza. Ya, nak tahu apa yang dilakukan oleh kakaknya? Jom kita saksikan. Silakan. Semangat wanita yang berasal dari wilayah Persekutuan Labuan ini untuk melihat adik kesayangannya melalui kehidupan seperti insan nomor lain tidak pernah terhenti. Malah dia cukup berbangga dikurniakan seorang adik yang merupakan pengidap autisma. Sayyidatul Syahira Jasni, 32 tahun, memberi peluang kepada adik istimewanya, Sayyidah Fatimah Nabihah, 19 tahun, untuk belajar berdikari. Dia membuka premis jualan makanan ringan yang diberi nama Kedai RM1. Nama kedai yang mula beroperasi sejak 10 Jun lalu diberikan bersesuaian dengan harga barangan yang dijual pada harga RM1 saja. Tiada niat untuk mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang kakak, Syahira mahu adiknya mempunyai kemahiran dan persediaan pada masa hadapan. Kasih sayangnya cukup mendalam, tidak hanya memegang amanah arwah ibu, malah dia sanggup berkorban apa sahaja untuk menjaga darah dagingnya. Amin. Zalikal kitabu la raiba fihi. Ya, itulah dia inspirasi yang kita ceritakan tadi kan. Kalau kita sebut Labuan hari ini hujan, kalau kita tengok sebenarnya cuaca dekat Labuan. Sebab sekarang ini Sayyidatul Syahira Jasni dan juga Sayyidah Fatimah Nabihah Jasni berada di Labuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Tak hujan, alhamdulillah. Elok cuaca pagi ni ya. Hujan? Ya? Tak dengar? Tak hujan. Tak hujan. Alhamdulillah. Okey, kita nak menyapa Syahira dan juga Fatimah. Ini perkongsian yang kita nak bawakan pagi ini berkenaan dengan bagaimana cara Fatimah ataupun Syahira sebenarnya menjaga adik Fatimah. Kalau boleh kongsikanlah dengan adanya kedai RM1 ni, bagaimana dapat ilham sebenarnya? Okey, sebenarnya adik saya ni dia sebab kita nak bagi dia lebih mudah fokus sebab dia cepat lupa. Kita terpaksa bagi tahu balik-balik. So apa yang kita boleh bantu dia, kita buatkan satu rekod. Rekod tu pakai tik je. Pakai tik dan kita buatkan dua jenis pembayaran, pembayaran secara tunai dan juga cashless. Tapi kita ajar dia kalau orang bayar guna cashless, dia pakai pen merah lah, dia tik pakai pen merah. So kita tahulah, kita boleh on track. Betul. Okey, semua barang-barang yang dijual di kedai RM1 ni adalah berharga RM1? Betul. Semua barang-barang ni tak ada yang jual lebih atau kurang Tak ada. Oh wow, okey. Kita nak tanya dengan Fatimah. Okey, Fatimah, macam mana berniaga? Seronok tak? Tengok di kamera. Yalah comel. Fatimah, seronok tak berniaga? Seronok. Apa meniaga barang-barang yang ada kat kedai tu? Ada aiskrim. Ya. Ada keropok-keropok. Ya. Ada pizza burger. Pizza burger. Sedapnya. Gami tu gami tu. Apa tu? Gami tu pizza burger tu. Gummy bear tu. Bukan. Kita ajar dia guna ban burger tu, saya belah dua. Lepas tu kita susun sausage. Lepas tu kita roti lah ni. Kita buat daripada burger betul lah. Wow. Cuma kita potong dua jadikan pizza. Okey. Macam yang dekat gambar tadi. Okey. Kalau kita tengok niat sebenar Syahira buka kedai ni adalah untuk mengelakkan adiknya terlalu fokus kepada gadget. Betul? Ya, salah satunya jugalah sama nak bagi dia
pengalaman berniaga lah. Ya. Okey, sepanjang berniaga tu, dah buka kedai RM1 ni kan, bagaimana Syahira tengok sendiri perubahan pada Fatimah? Alhamdulillah dia memang seronok berjualan. Lepas tu memang dia semangat ni nak buka kedai setiap hari. Okey, tapi kalau Fatimah berniaga tu, ada Syahira datang tolong-tolong ke ataupun memang Syahira tinggalkan Fatimah untuk jaga, ajar dia tanggungjawab untuk jaga kedai tu seorang diri? Lebih kepada ajar dia manage sendiri. Lepas tu nanti bila dah tutup kedai, kita just tengoklah sales tu macam mana. Okey kata, nanti dia akan ceritalah pasal sales tu. Dia akan beritahu ni, Kak Angah ni yang ni ramai ada orang beli ni gini-gini. Dia bagi tahulah. Okey. Sekarang ni kedai RM1 tu buka kat rumah kan? Betul, depan rumah. Jom je. kita buat tour kedai jom. Nak Jom kita tengok jalan-jalan. juga suasana kedai tu. Jom kita tunjuk kedai RM1. Jom Fatimah ikut sekali. Jom kita tengok macam mana keadaan kedai RM1 yang diuruskan oleh Fatimah ni. Ni perkampungan air ni, seronoknya. Ini suasana dia di depan rumah saja, kedai RM1 ni. Kedai buka pukul berapa Fatimah? Tak dengar. Apa tu? Tak dengar. Kedai buka pukul berapa? Pukul berapa agak kedai buka setiap hari? Dalam jam 7, 8. 7 pagi dah buka Sampai jam berapa? Jam 6. Jam 6. Seronok tak berniaga? Mana? Apa yang seronok sangat tu? Ramai orang beli? Tadi Syahira kita tengok ada aiskrim babat. Aiskrim babat tu apa? Babat tu ni. Sebab dia gendut. Oh, gendut-gendut. Okey. Aiskrim gendut-gendut. Comel je. Comel je. Dia macam aiskrim Malaysia tapi dia gendut-gendut sikit. Dia pendek-pendek Okey, kalau kita tengok tadi apa yang berada di kedai Syahira dan juga Fatimah, banyak dijual semua makanan-makanan yang dimakan oleh ramai orang. Jadi rasanya memang tak ada masalah untuk orang datang kedai RM1 ni beli makanan, betul tak? Selalu bagaimana agaknya dari segi sambutan pelanggan-pelanggan kan untuk orang kata beri sokongan kepada adik Fatimah. Bagaimana agaknya Syahira? Apa tu? Tak apa dengar. Okey. Kejap, kita letak dulu telefon. Kembali. Sebab kedai dibuka dari jam 7 pagi hingga 6 petang kan. Bagaimana Syahira melihat sendirilah sokongan daripada penduduk-penduduk sekeliling untuk sama-sama membantu memberi galakan kepada adik Fatimah ni? Alhamdulillah memang tak sangka juga sebab macam kawan-kawan sendiri. Sebab saya ada kelas mengaji. Kawan-kawan ke kelas mengaji pun memang support. Ada orang tahu adik saya autism. Saya memang bagi tahu saya ajar dia berniaga sekarang. Kita buat jualan aiskrim, buat jualan jajan. Jadi kawan-kawan pun ramai yang support. Minta saya bawa aiskrim tu, bawa pergi kelas. Lepas tu saya jual juga. Itu salah satu inisiatif yang saya bantu juga dia lah untuk jualan lah. Dari segi jualan. Tapi selepas dah buka kedai ni kan, apa yang Syahira nampak perubahan kepada Fatimah? Apa juga reaksi Fatimah apabila Syahira sendiri kata nak buka kedai RM1 ni? Apa tu tadi? Maaf. Perubahan Fatimah. Nampak perubahan tak Fatimah selepas dah buka kedai RM1 ni Syahira? Alhamdulillah kita nampak dia semangat. Hari-hari pun memang kita tengok dia ada semangat lah nak buka kedai, nak berjualan. Lepas tu bila kita ada buat macam hari tu saya ada buat menu baru yang burger pizza tu. Kita ajar dia macam mana. So actually dia belajar burger pizza tu masa dia kelas bersekolah dekat Labuan Autism Care Center. Cuma kita tambah baik je. Kita just tambah baik dari segi roti tu. Kita tukar kepada bun burger supaya dia lebih fluffy dan lebih ramai orang attract lah. Dia nampak lebih besar. So berbaloi lah dengan harga RM1. Okey, Fatimah jual aiskrim babat tu ramai tak orang beli? Boleh tunjuk tak sikit aiskrim tu macam mana? Nah, tu aiskrim babat. Oh lah comel aiskrim dia. Itulah aiskrim gendut-gendut. Itu perisa apa tu?
Ini Melo Premium. Okey, yang hijau tu? Yang Fatimah pegang tu pris apa Fatimah? Oreo. Yang hijau tu apa pula? Yang dekat Syaira tu? Itu apa? Matcha latte. Matcha latte. Okey, antara empat-empat tu yang mana Fatimah paling suka? Mana kau paling suka? Oreo dengan jagung. Oreo dengan jagung tu, yang jagung tu. Pandai tak buat aiskrim? Tidak. Kakak dia Pandai yang jual ya. Tapi apa Fatimah pandai jual, pandai makan juga kan? Fatimah selalu makan juga kan? Okey, so Syaira, mungkin kalau kita tengok effort yang Syaira lakukan untuk adik kan, dengan kasih sayang yang ditunjukkan sampai sanggup untuk membuka kedai RM1 memberikan inspirasi kepada ramai orang dekat luar sana. Mungkin mereka juga datang idea untuk berniaga. Sampai ada yang komen kata sekarang ni buka perniagaan sendiri lagi bagus. Ya, betul. Ya, apa pun kita boleh berniaga. Jadi mungkin ada perancangan untuk besarkan lagi empire perniagaan ni? Kita memang ada perancangan, cuma kita tak nak push dia sangat. Kita punya tujuan first tu memang nak ajar dia dulu sampai dia dah boleh adapt dengan suasana, cara berjualan apa semua tu, then barulah kita mungkin akan expand sikit-sikit. Tapi dalam perancangan yang terdekat ni kita nak buat satu lagi menu baru. Apa dia? Soto legend ikat tepi. Wow, ikat tepi Kalau kita datang Labuan confirm singgah sini. Wah, dengan harga RM1 soto tu. Wow, hebat-hebat. Okey, yang pakai straw tu je. Ya, pakai tepi je. Adik Fatimah hari ni buka kedai kan? Buka kedai tak? Buka. Cuba panggil semua orang. Ni tengah live dekat Malaysia hari ni. Cuba ajak semua yang tengah ni. Malu? Malu ni. Fatimah cakap lah. Macam mana malu pula ni? Pandai berniaga. Kawan-kawan, jomlah datang. Ajak kawan-kawan datang beli. Cuba cakap sikit. Sekejap. Okey. Kita yang mana dekat Labuan ni bolehlah datang. Itu dia. Dia pergi kedai dia. Okey. Okey, jadi jom Syaira, kita tengok, kita suruh Fatimah ajak kawan-kawan datang. Dia panggil betul. Dia pergi mana tu? Dia panggil orang. Dia pergi gerak panggil kawan betul-betul. Aduh, baiknya budak ni. Comel. Apa pun, kita nak ucapkan selamat maju jaya lah kepada Syaira dan juga adik Fatimah. Semoga perniagaan kedai RM1 ini akan berjaya, mendatangkan banyak lagi rezeki. Semoga Fatimah pun dapat jadi usahawan yang berjaya ya. InsyaAllah. Terima kasih. Mana Fatimah pergi dah tu? Fatimah jangan jauh-jauh, datang sini balik. Ini ke kawan dia. Ni ke kawan dia. Dia panggil dah. Dia betul-betul pergi panggil kawan dia. Allah, comel. Okey, jadi Fatimah, Syaira, kita doakan agar semoga perniagaan ini dapat terus maju dan makin ramai yang datang dan dapat buka besar lagi perniagaan insya-Allah, okey? Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Terima kasih juga. Bye-bye Fatimah. Selamat berniaga. Bye-bye. Assalamualaikum. Alright, itulah dia perkongsian inspirasi kita pagi ini. Kedai RM1 mungkin memberikan inspirasi untuk ramai orang juga. Yang mana dekat Kuala Lumpur ke, kat negeri-negeri lain nak buka juga kedai RM1 tu. Why not? Saya nak minta maaf jugalah dengan adik Fatimah. Saya berniat tadi untuk dia wawarkan di kaca TV. Tapi dia pergi ke sana. Baik betul adik ni ya. Mudah-mudahan bertambah rezekinya nanti ya, insya-Allah. Alright, kejap lagi kita ada cerita mengenai lawak dan adab. Ada juga puisi daripada A.G. Hafiz. Semuanya seketika nanti. Jenaka anak Melayu. Teriak bising dengan suara tetap kita dengar merdu. Jenaka anak Melayu. Tari kaki sini sana masih ada segan dan silu. Jenaka anak Melayu. Berkulit putih itu hebat. Tak pernah pun rasa kami nak tiru. Jenaka anak Melayu. Andai tersilap kata, tersalah tingkah, jangan dihina, jangan dimaki. Tegur kami satu persatu. Jenaka anak Melayu. Yang lama tak hilang,
bantu didik kami budak yang baru. Jenaka anak Melayu, gagah Arjuna Helang tetap hinggap di pohon semalu. Jenaka anak Melayu, maafkan kami, berjenaka cara Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kami semat di dalam kalbu. Jenaka anak Melayu, jenaka anak Melayu, senyum simpul di tanah Melayu. Wah, hebat. Itu dia puisi Jenaka Anak Melayu. Kita nak jumpa AJ Hafiz juga bersama dengan kita. Cik bang. Sambil tu kita nak perkenalkanlah tetamu-tetamu kita hari ini yang terdiri pada jejaka-jejaka anak Melayu. Ya. Okay. Semua pelawak sebenarnya. Oh, semua pelawak. Yang bersama dengan kita hari ini, kita ada Dr. Tengku Azmadi Tengku Muhammad yang merupakan seorang perunding keluarga dan motivasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah lama sungguh. Ya. Jadi bila jumpa tu rasa macam dah selalu jumpa pula. Ya, nampak. Okey, mesra sahaja. Okey, kita juga bersama dengan Abang Ropi. Ya, terima kasih. Buat lawak sikit. Terima kasih panggil abang. Alamak, terkeluar pula. Dan juga kita ada AJ Hafiz yang telah baca puisi tadi. Yang kalau kita tengok daripada puisi itu pun kita dah nampak poin dia. Yes. Lawak dan adab sekarang ini banyak peristiwa kan, situasi yang terjadi sekarang ini di mana-mana nak dilawakkan. Di mana-mana nak bercakap kelakar. Tapi kadang-kadang tak menjaga hati orang. Betul. Kan, tak fikir apa perasaan orang lain. Jadi mungkin kita boleh mulakan dengan Abang Ropi lah. Kalau kita tengok situasi sekarang, terkejut terus. Kalau sebagai seorang pelawak sendiri, apabila melihat semua orang yang ada mungkin sense of humor tu kan, ada punchline sikit je, dia terus nak ni. Adakah semua tempat, semua situasi kita boleh lawakkan? Begini, Doktor. Bila dudukkan rasa macam protokol. Okey. Sebenarnya, macam saya lain. Mungkin setiap pelawak-pelawak yang ada ni, dia lain pendirian. Macam saya paling takut kalau kita terlepas cakap. Pasal kadang-kadang bila kita dah buat lawak ni, orang dah gelak, kita datang tu seronok kan. Benda tu kita kena jaga. Jadi kalau macam saya ni, saya lebih berhati-hati lah. Tambah zaman sekarang ni kan. Zaman orang je, mudah dikecam, apa semua boleh di ujung jari je kan. Jadi saya jadi takut lah sekarang. Jadi saya lebih berhati-hati lah. Kalau pernah tak ternaik share sikit? Banyak kali. Itu banyak kali. Pelawak ni dia bila dia buat persembahan, bila orang dah naik, memang dia akan ni lah bila dengar Bukan dia cuba lagi. Gitu ni. Tapi benda tu lah saya cakap, kita kena cepat berfikir, bukan spontan cari idea tu. Lawak ni kan kita spontan laju kan. Tapi benda tu pun kita kena fikir, boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh kan? Kena cepat. Faham? Takut terjadi yang tak elok lah. Masih lagi ada adab yang perlu dijaga. Doktor, ini yang kita nak bualkan. Sebenarnya bila sebut tentang lawak, dia adalah lumrah dalam kehidupan kita. Kita borak ni pun je kita boleh selit lawak sebab dia menghiburkan dan dia menyeronokkan. Tetapi kena tahu batasan dan sepadan. Bila dah tak ada adab, adakah kita nak melihat, wah, kita ni negara maju, contoh negara maju, tapi hilang adab, hilang kesopanan kita dalam berlawak. Dia, kalau kita tengok dalam kita melakukan lawak jenaka dan sebagainya, kita kena jaga hati orang. Hati orang yang perlu kita jaga. Dan apa yang paling penting sekali, kalau kita ni, kalau rakyat Malaysia, kita ada 3 benda yang kita kena jaga betul-betul. Iaitu agama, raja-raja, bangsa. Jangan sentuh benda-benda macam ni dalam lawak kita. Sebab apa, kalau kita sentuh, tersalah sentuh, jadi sensitif. Dan kita juga kena jaga maruah orang. Kita jangan nak aibkan orang, malukan orang, sakitkan hati orang. Dan kadang-kadang demi konten, maka mereka ni sanggup buat apa sahaja. Sehingga kan tak fikir apa akan berlaku. Dan seperti mana kita tahu, kadang-kadang ada orang konten tu, walaupun dia tahu konten tu tak bagus, maka dia nak dapat populariti, nak dapat ramai pengikut, follower, orang tengok, rating naik. Dan kemudian baru kita nampak apa agenda kedua dia. Agenda kedua dia mungkin dia nak jual barang ke, dia adalah benda-benda dia nak promosikan, benda yang nak promosikan. Jadi kita ni kena bijak, kita kena bijak sebab
apabila kita buat sesuatu, kita cakap sesuatu, benda tu sekarang ni tular, dah tak boleh patah balik dah. Setuju. Kan? Nama kalau dah buruk dah kena kecam dah. Jadi oleh sebab itulah kita kena jadi orang yang bijaksana dan berhikmah. Kalau kita tengok, Nabi pun melawak juga. Nabi ada melawak. Kan? Sebab ada makcik tua ni kata minta doa dia masuk syurga. Dan Nabi kata apa? Dalam syurga tak ada orang tua. Kan? Menangis makcik ni. Kan? Orang tua ni menangis. Lepas tu Nabi pun beritahu sahabat tolong pujuk dekat orang tua tu. Sebab yang masuk syurga, semua yang masuk syurga, yang tua pun akan jadi muda. Gurau senda. Gurau senda. Jadi gurau itu tidaklah sampai kepada mengaibkan, memalukan kan. Jadi itu dia. Okey, tadi doktor ada sebut pasal orang buat lawak untuk fame, untuk konten. AJ Hafiz antara pelawak yang dapat join pelawak lama dan juga pelawak generasi baru. Betul tak? Belum popular. Generasi tu. Dua-dua generasi AJ Hafiz dapat join. Tapi bila tengok zaman sekarang ni kan, orang sanggup nak buat benda-benda yang boleh dikatakan tidak bermoral kan. Lawak-lawak yang main-main untuk dapatkan bad publicity tersebut. Sebab orang kata bad publicity is still publicity. Jadi apa komen AJ Hafiz sama dia? Saya rasa saya tak layak lah sebelah Abang Ropi, sebelah doktor. Tapi siapa-siapa pun boleh bagi pendapat. Macam kita sebenarnya dalam kehidupan bagi saya. Dalam kehidupan kita ada border, doktor. Betul tak? Negara kita pun ada border, tak boleh keluar suka hati. Kena guna pasport. Macam kita hari ni MHI, ada border. Saya tak boleh cakap dekat sana, keluar frame. Betul. Itu dah lawak dah. Komedi sendiri ada border. So, saya selit sikit. Han sebut pasal border tadi. Jangan pegang perah ni, pegang perah sini. Itu dah langgar border tu. Langgar border. Perah ada kan? Betul. Okey. Langgar border. Ulang balik lah. Okey, ada border kat situ. Okey, letak border lah. Jadi, komedi sendiri ada border. Maknanya kalau kita, macam contoh, border mungkin di Eropah, di Barat mungkin. So, dia punya keterbukaan dia mungkin luas. Betul tak, doktor? So, kita ada adab dan budaya kita bagi pandangan saya lah. So, kalau kita terkeluar daripada border yang macam langgar 3R, race, religion dengan royalty, tu mungkin akan menyebabkan orang tersinggung. Betul. So, saya rasa kalau untuk generasi baru dan muda, sepatutnya diorang tahulah di mana ruang untuk diorang komedi supaya tidak terkeluar border tu tadi. Itulah pentingnya ilmu. Tahu untuk membezakan yang mana yang boleh dijadi bahan lawak dan yang mana yang perlu menjaga sensitiviti masyarakat. Sebelum kita nak teruskan perbincangan, kita juga nak kongsikan pandangan penonton kita berkenaan dengan topik hari ini. Yes, apa pandangan orang ramai mengenai lawak dan masyarakat ni? Jom kita tengok. Silakan. Pandangan saya, perkara sepatutnya tak berlaku lah. Sebab dia menyentuh sensitiviti beberapa pihak. Jadi kita perlulah ambil serius lah terhadap perkara-perkara seperti ini. Supaya kita dapat kekalkan lagi perpaduan yang terdapat di dalam Malaysia. Sebab kadang-kadang jenaka ni pun ada yang tersentuh kan. So perkara-perkara macam ni kita perlu aware. Lepas tu kita perlu be careful lah bila keluarkan kata-kata. Sebab pelajak perahu boleh undur kan. Tapi pelajak kata nanti payah pula kan. Untuk pelawak-pelawak tu tak salah mereka nak bergurau. Cumanya mereka perlu fikirlah sebelum melakukan lawak tu. Bahan jenaka tu bukan bahan yang sesuatu boleh digunakan untuk memainkan perasaan orang lain ataupun cara mereka melawak tu menyebabkan tersinggung hati audiens mereka. Sebagai kawan, patutnya kita tegur lah. Patutnya, honestly lah, kita just cakap apa pandangan kita. Sebab benda tu kadang-kadang sebab perasaan kita. So, just tell the truth. Saya akan tegur lah. Rasanya kau tak perlulah bergurau macam ni. Sebab setiap orang dia ada limit tak kesabaran dia kan. Dan gurau ni, orang kata gurau ni bertempat lah. Kadang kita gurau ni tak menjaga sensitiviti orang lain. Jadi benda tu boleh menyebabkan berlaku kegaduhan, perselisihan faham dan banyak lagi lah boleh mengundang. Beringatlah bergurau, bukan bergurau tidak pada tempatnya. Tak patutlah dia buat lawak macam tu, tak elok lah. Sebab dia macam menyentuh yang tak sepatutnya tu, memang buat orang marah lah. Kalau saya nak beri
direct pesanan kepada mereka. Maybe diorang sebelum nak cakap buat lawak macam tu, maybe diorang kena letak dulu diri sendiri kat dalam tempat mangsa-mangsa yang dah lalui situasi macam ni kan. Sebab saya rasa benda-benda macam ni pada diorang mungkin lawak, tapi sebab diorang dah pernah melalui kan macam mangsa kan. So benda tu sangat-sangat sensitif dan sangat-sangat tak patut lah. Kita boleh ban lah orang macam ni ya. Okay, kalau kita tengok rata-rata pandangan orang ramai semua setuju. Lawak tu perlu ada adab. Walaupun kita nak lawak, kita nak bagi orang gelak, tapi tetap kita kena fikir apa cara yang positif untuk kita sampaikan kepada orang ramai. Kita nak kongsikan jugalah kalau kadang-kadang bila kita terlampau seronok sangat, bak kata Abang Ropi tadi, kita naik share kan, kita terlupa seketika. Tapi sebagai seorang pelawak, apa agaknya tanggungjawab yang perlu dibawa untuk dalam masa yang sama kita menghiburkan orang, tetapi dalam masa yang sama juga kita memberi manfaat kepada orang? Ini soalan ni doktor. Agak merumitkan minda. Jaga border. Boleh. Okey. Dia jangan apa. Macam saya besar kan tanggungjawab tu. Tanggungjawab tu besar. Bagi saya kan, setiap orang ni lain-lain dia punya cara kan. Macam saya ni, saya lebih berhati-hati lah sebenarnya. Senang cakap kan. Contoh macam ni saya cerita sikit lah masa saya buat JKK kan. Saya dengan BU dengan Salman. Saya minta izin dulu. Man, nanti kalau abang buat macam ni boleh Man. Kan? Saya minta izin dengan dia dulu. Begitu juga IBU. Kalau saya main pasal telinga dia ke apa kan, saya minta izin dulu. Kalau dia bagi saya buat. Sebab benda ni kita pun takut juga awal. Kita pun walaupun dah lama kenal kan. Jadi kita kena tanya dulu. Satu lagi kita kena ingat sebab ada juga yang budak-budak baru ni dengan saya. Baru kenal dah lawak kasar je kan. Kita tengok apa hal ni kan. Dia tak tahu kau baru kenal kan. Macam kita dah lama kenal bertahun tu kita lain cerita lah. Ni baru kenal baru buat seminggu ni. Dia bagi kita adalah. Saya kena jugalah baru-baru ni kan. Tapi ada tak Abang Ropi nasihatkan dia, bagi cerita dekat dia supaya macam cara dia begini. Tak ajar adab. Saya belum tak cerita lagi sebab saya pun baru kenal dia. Baru first time tahu dia siapa kan, tapi saya baru jumpa dia. Bukan saya lah kan? Bukan. Jadi saya just macam tengok dia, saya jauhkan sikitlah. Border sendiri. Buat border sendiri. Buat border sendiri. Dia tak boleh ni, style dia macam ni. Cuma kita tak dapat jumpa selepas tak dapat bercakap dengan dia. Masa tu dia terus balik kan. Itulah kadang-kadang tu. Okey, AJ Hafiz pernah buat stand up comedy? Pernah. Betul, pernah buat stand up comedy. Pernah tak berhadapan dengan situasi yang AJ Hafiz sendiri yang terlebih? Dah alamak. Tiba-tiba AJ Hafiz tersedar yang macam, aku dah terlebih ni. Macam mana nak tarik balik benda tu ke landasan yang betul? Okey, so far bukanlah nak puji diri sendiri lah. Silakan puji. Lawak yang orang tak gelak tu banyak lah. Tapi yang kata terlebih tadi tu tak ada. Sebab itulah komedian ni sebenarnya bagi saya lah. Kadang-kadang kita memperbodohkan diri kita atas pentas kan. Untuk komedi. Tapi kita bila di bawah pentas antara golongan profesional dan bijak pandai lah. So kita ada prep, kita ada persediaan yang orang kata apa, kita dah tahu dah konten apa kita nak bawa. Jadi kalau kata berbalik kepada soalan tadi, saya tak pernah lah terlepas benda-benda yang orang kata apa, terkeluar pada border tadi, melanggar landasan, tak adalah. Dia banyak ilmu. Cuma hantar punchline orang tak gelak tu banyak. Berilmu. Kami seorang pelawak yang berilmu. Itu kita lihat doktor dari sudut mereka ini memegang ia sebagai satu kerjaya. Tetapi dalam kehidupan seharian kita memang melawak. Kita memang akan bersenda gurau. Kita juga perlu mengingatkan diri kita batasan dan sepadanya. Sebab kalau duduk saja ni banyak Haziq Usik saya melawak dengan saya. Saya duduk je. Rasa kan tak terasa je. Tapi bagaimana kita nak jaga tu doktor? Okey, pertama antara perkara yang kita perlu jaga ialah bila kita nak melawak, adakah lawak kita itu boleh membawa kepada bahaya? Contoh budak-budak ni pelajar-pelajar sekolah, kan kawan nak duduk ditarik kursi. Akan melawak juga tu, nak bergurau dan sebagainya. Tetapi kita dah ada kes yang kita baca bahawa kawan lumpuh sepanjang hayat kerana masalah tulang belakang jatuh tu tadi. Ini melawak yang tak patut dilakukan. Kasar kan. Kadang dia tak fikir, Jadi sebab itu penting kadang-kadang anak-anak kita pesan dalam melawak. Dan juga menghina fizikal seseorang, body shaming. Kan dah ke orang tu gemuk ke, orang tu rambut dia kerinting ke apa ke, tak payah kita jadikan itu sebagai bahan lawak. Sebab apa? Sebab kita belum tentu dia suka dengan apa yang kita lawakkan pada dia, menyebabkan semua orang ketawa. Dan yang ketiga, saya tengok ada di antara pelawak-pelawak yang suka ambil unsur-unsur cerita-cerita lucah, cerita-cerita seks, bawa masuk, dia buat main benda-benda macam tu. Pada saya, benda ni menunjukkan kita ni
kurang matang dalam berlawak kan. Sebab apa? Sebab bila kita ambil benda-benda macam, kita kena faham yang depan kita ni ada anak-anak kecil, ada budak-budak yang tengok. Jadi bila kita buat katakan lawak-lawak yang tak patut tu tak patut kita lakukan. Dan begitu juga sekarang dah zaman kita ada prank. Semua nak prank. Kan? Dan saya masih ingat lagi, ini live masa dekat satu radio yang mana dia cuba prankkan orang tu. Jadi orang tu dah menangis tau. Jadi sebelum dia nak beritahu bahawa ini hanya prank, orang tu dah letak telefon dan dia telefon bertalu-talu dah tak angkat dah. So kita rasa macam mana orang tu punya emosi, kecewa. Jadi itu adalah antara perkara yang tak sesuai dengan budaya kita lah. Jadi sebab tu bila kita nak melawak, kita nak buat konten ke apa, kita kena ada batasan-batasan, kita kena faham apa yang boleh dan apa yang tak boleh sebenarnya. Jangan sampai mencalar emosi seseorang. Ya, betul. Jangan sampai melibatkan negara juga. Betul. Dan bila terjadi satu isu hari itu, ada yang menyentuh soal negara dan tragedi MH370, sampaikan Singapura sendiri yang memohon maaf kepada Malaysia disebabkan pelawak tersebut mempersendakan tragedi tersebut. Jadi benda tu sebenarnya dah lebih daripada 3R tadi tu. Dia dah sentuh 3R tadi kan. Dia sentuh bangsa. Jadi Abang Ropi. Terus nervous. Apa yang saya nak bentangkan di sini? Semua soalan saya suka ni. Sedih ke? Saya rasa itu elok tanya dia lah. Saya pula. Ini boleh kot. Okey. Tapi bila benda yang sampai jadi seperti ini Singapura sendiri mohon maaf disebabkan pelawak tersebut, dan pelawak tu bukan warga negara tersebut dah. Okay, kita pas. Sip AJ Hafiz untuk jawab soalan ni. Apabila ini yang dikatakan melanggar border tersebut. Betul-betul border ni sebelah kita je. Okey, kalau kita tengok diorang tu dah memang salah lah. Yang komedian ni buat dah salah. Cuma dekat sini, kalau saya mungkin agak keras jugalah. Ada juga kita punya komedian dekat sini yang underground yang membalas dengan roasting. Roasting ni mana bahan balik. So bagi saya, ini pendapat saya secara peribadi, tak tahulah betul tak betul. Saya rasa ini pun salah. Kan dia macam budak-budak punya bergaduh lah. Tengok sana sama. Contoh, bila gaduh, mak kau hijau. Kalau budak punya level, dia akan balas, mak kau kelabu. Dia tukar colour. So kalau orang yang matang, dia okey, alhamdulillah mak aku bukan hijau, mak aku elok je. Betul tak? So kalau kita ada balasan, maknanya dia orang dah kutuk kita melebihi 3R tadi, kita pun balas benda yang sama. Jadi apa beza kita dengan dia? Apa beza kita dengan dia? Dan adab dan budaya kita tak ada. So kita sepatutnya menjaga juga adab dan budaya kita. Dia ambil sama. Sama lah. Kita rasa Abang Ropi macam ada sesuatu nak dikatakan. Abang Ropi. Silakan. Apa pula? Agaknya apa pesanan yang boleh kita sampaikan kepada generasi muda hari ini yang rasa bahawa dunia lawak ni boleh dijadikan kerjaya, tapi perlu ada batasnya. Betul. Okey, terima kasih studio. Ada pakai? Ada pakai. Kecil je lah. Untuk generasi untuk pelawak lah kan, bakal-bakal pelawak ni, kita cerita pelawak kan. Kalau boleh zaman sekarang ni betul-betul kena berhati-hati lah. Jangan ingat dah jadi pelawak ni seronok kan. Jadi susah sebenarnya benda tu nanti kalau kita salah je habis tu. Habis karianya. Habis. Benda ni boleh menjatuhkan kita dan boleh menaikkan kita. Nasib kalau kita buat benda baik tu alhamdulillah lah. Kalau benda yang kita rasa benda tu baik tapi sebenarnya tak baik, kena juga. Biasalah manusia ni. Ada orang suka kita, ada orang tak suka. Kalau orang suka, orang akan backup. Orang tak suka, lagilah. Betul kan? Dikecam. Itulah pengalaman kan. Dah settle dah. Okey, tapi doktor, mungkin ada antara adab-adab yang doktor nak share dengan mungkin penonton kita ada yang berimpian, bercita-cita nak jadi seorang pelawak kan, nak jadi seperti Ropi, nak jadi seperti AJ Hafiz. Kita juga kan? Ya, betul. Pada saya mudah je. Kalau kita ada cita-cita nak jadi pelawak. Yang pertamanya sekali kita ambil contoh-contoh pelawak-pelawak legenda. Kalau kita tengok Tan Sri P. Ramlee, filem dia banyak yang kita lawak, yang mana tapi di sebalik lawak itu dia ada moral, cerita ataupun sesuatu yang dia nak sampaikan sebagai satu pengajaran. Kadang-kadang kita dah 10 kali tengok, kita tahu apa dia nak buat, kita dah ketawa dulu. Kan maknanya tadi betapa tak jemu. Kan sebab apa? Sebab dia tidak membawa unsur-unsur yang memusnahkan, memudaratkan. Sebab tu kita boleh tengok 10 kali. Kalau katakan sesuatu itu memudaratkan, kita tengok sekali, lepas tu kita pun dah tak nak tengok dah. Jadi itu satu. Yang kedua, bila kita nak jadi pelawak, kita kena
sentiasa buat persediaan, rehearsal. Kita tak boleh, okey, mungkin orang kata kita pergi ke situ, kita boleh melawat spontan. Sebenarnya dia melawat spontan tu, dia boleh melawat spontan sebab apa? Dia dah banyak kali rehearsal sebenarnya untuk lawak-lawak dia. Jadi duduk di situ, kadang-kadang apa dia cakap tu spontan daripada pengalaman lepas dia. Yang mana tak jadi sesuatu yang memudaratkan. Yang tak boleh, tak fikir apa, tak ada apa, terus kata aku nak cakap pasal ni, terus berdiri bercakap. Kemudian baru tepuk dahi menyesal. Jangan marah, kita bincang nak beranak. Oh, ya kan? Pegang sangat tadi tu. Tak marah. Sebab nasihat. kata tadi nasihat. Nasihat, awak pernah kena nasihat dalam kursus motivasi kan? Nasihat Dr. Tengku Asmadi tak ada nasihat pelan-pelannya. Kena marah. Kena marah. Jadi oleh sebab tu, apa yang saya pentingkan ialah kita kena tahu adab kita, perkara yang boleh, perkara tak boleh, sensitiviti masyarakat. Kita ada India, kita ada Cina, kita ada Melayu, kita ada Kadazan, Iban, kita ada semua. Belajar sensitiviti masyarakat kita. Jangan kerana aku ni pelawak Melayu, aku tak tahu orang Cina punya pantang larang. Tak boleh. Kita hidup bermasyarakat. Perpaduan kena jaga. Kan, kalau kita bercakap tiba-tiba sensitif kepada kaum lain, maka kita kena belajar minta maaf. Ini penting. Tak jatuh maruah kita kalau kita minta Itu maaf. ayat yang paling utama lah. Ayat magic word orang kata kan. Kalau saya boleh tambah sikit lagi. So sebagai komedian lah, entertainer kan. Macam doktor cakap, sebelum kita melakukan sebuah komedi tu, kita buat preparation kerana kita nak di akhirnya dapat penonton ketawa, bukan terluka. Mendalam tu. Itulah yang jadi sekarang. Ada yang terluka, kan? Ada yang terluka. Tapi itulah bila dah ada yang minta maaf, bolehlah perbaiki sedikit hubungan tersebut. Jadi nasihat doktor tadi bukan setakat boleh digunakan oleh pelawak-pelawak, tapi boleh juga digunakan oleh semua orang yang mana nak melawak dengan kawan-kawan atau dengan keluarga. Tetap ada batasnya. Dan terima kasih juga kita nak ucapkan kepada AJ Haziq yang sini. AJ Haziq pula. AJ Hafiz, Abang Ropi dan juga doktor bersama kita hari ini. Perkongsian yang pastinya memberi manfaat dan juga untuk kesedaran diri kita sendiri. Melawak perlu ada batasan, perlu ada sepadan. Bak kata AJ Hafiz, ada segan silunya. Diharapkan agar anda tak terluka. Betul. Kan, dengan perkongsian kita hari ini. Jadi kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam MHI. Terima kasih semua. Kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Menikmati kehidupan yang sihat tu penting. Jaga pemakanan, lakukan aktiviti fizikal supaya tak ada penyakit yang berbahaya. Tetapi sebut tentang penyakit ni, tahukah anda berkenaan dengan penyakit hati berlemak? Hari ini kita nak kupaskan tentang penyakit hati berlemak ini bersama dengan kita. Ini dia Dr. Khairul Najmi Muhammad Nawawi, pakar perunding gastroenterologi dan hepatologi UKM Specialist Center dan Fakulti Perubatan UKM. Terima kasih Dr. Najmi bersama kami pagi ini. Sama-sama. Terima kasih. Okey, ini dia kita nak kongsikan, nak kenali tentang penyakit hati berlemak ini. Apa sebenarnya penyakit ini, doktor? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum tu biar saya jelaskan dululah. Kadang-kadang orang confuse hati kat mana, jantung kat mana. So organ hati itu terletak di belah kanan, bahagian abdomen, di bawah tulang rusuk sebelah kanan. Kadang-kadang orang confuse hati itu dengan jantung. Betul. Sebab dalam bahasa Inggeris hati disebut liver. Untuk jantung dalam bahasa Inggeris disebut heart. Heart untuk jantung tu terletak di sebelah kiri dada. So hari ini kita nak berkata tentang hati berlemak, iaitu lemak di bahagian hati lah. So apa definisi hati berlemak? Adalah kuantiti lemak yang berlebihan di dalam hati. Secara objektifnya mungkin lebih daripada 5% daripada keseluruhan sel-sel hati. Okey, itu tentang hati berlemak. Okey, kita nak tahu juga apakah kelaziman penyakit hati berlemak dalam kalangan masyarakat kita? Okey, sangat makin lama makin tinggi. Kalau kita tengok kadar kelaziman secara global, lebih kurang 13% penduduk dunia mempunyai penyakit hati berlemak. Of course dia berbeza daripada setiap negara, ada yang 25%, ada yang sampai 50%. Kalau kita tengok di bahagian di Malaysia sendiri, kajian terbaru menunjukkan lebih kurang hampir 40% penduduk dewasa di Malaysia yang mempunyai penyakit hati berlemak. Dan kalau kita tengok berdasarkan komposisi
etnik, kebanyakan individu India dan juga Melayu mempunyai kadar kelaziman penyakit hati berlemak yang lebih tinggi berbanding dengan yang berbangsa Cina. Okey, mungkin ramai yang nak mengetahui apa sebenarnya faktor yang memungkinkan seseorang ataupun individu itu boleh mengidap penyakit hati berlemak ini. Okey, dua faktor yang paling utama yang menyumbang kepada hati berlemak, iaitu yang pertama dari segi pemakanan dan kedua adalah dari segi gaya hidup yang kurang sihat. So dari segi pemakanan tu makanan yang berminyak, yang berlemak, yang mungkin terlalu manis atau terlalu masin. Itu semua menyumbang kepada penambahan kuantiti lemak di dalam hati. Yang faktor yang kedua yang saya sebutkan tadi adalah berkaitan dengan gaya hidup yang kurang sihat, di mana kurang exercise, berat badan yang berlebihan. So faktor itu sememangnya dapat menyebabkan lemak berada di hati. Mungkin ramai yang tak tahu tentang penyakit hati berlemak ini. Betul. Apa agaknya komplikasi akibat daripada mereka yang mengidap penyakit hati berlemak ini? Perlu atau tidak kita takut dan kita anggap ianya adalah satu yang serius? Okey. Dia hati berlemak ni kita boleh katakan macam silent disease, penyakit yang senyap. Gejala memang tiada pada peringkat awal. Okey. Kalau boleh kita tengok gambar rajah yang dipaparkan dari segi spektrum penyakit hati berlemak. Dia bermula dengan hati yang normal, kemudian dia boleh berkembang kepada penyakit hati yang ringan, penyakit hati berlemak yang ringan. Kebanyakan orang 80% mungkin berada pada tahap ini. Tetapi 20% dapat berkembang ke arah tahap yang lebih serius. Itulah di mana adanya keradangan hati. Kalau keradangan hati itu kita tak rawat, dia boleh berkembang kepada fibrosis ataupun parut-parut di hati. Dan tahap yang terakhir adalah sirosis hati, di mana hati akan kecut, akan kurang berfungsi dan menyebabkan banyak lagi komplikasi yang berlaku. Okey, doktor. Bagaimana diagnosis ini dibuat? Okey. Macam saya kata tadi, biasanya tiada gejala. So kebanyakan diagnosis berlaku apabila individu pergi membuat pemeriksaan kesihatan yang biasa. Daripada situ mungkin dia akan melihat darah untuk hati tinggi sedikit. Daripada situ kita boleh investigate ataupun boleh tengok sama adakah hati berlemak menjadi punca kenapa ada keradangan hati. Dan biasanya kita dapat melihat ataupun mendiagnos penyakit hati dengan menggunakan ultrasound daripada untuk hati. Dan setelah didiagnos, apakah mungkin bentuk rawatan yang boleh disarankan kepada mereka? Itu soalan yang cepu, Mas. Sebenarnya memang tiada magic medication ataupun ubat yang betul-betul mujarab spesifik untuk hati berlemak. Dia lebih kepada dua, iaitu jaga makan, kurangkan berat badan dan exercise. Dan antara faktor risiko lain yang menyebabkan hati berlemak menjadi lebih teruk jika seseorang itu ada kencing manis, darah tinggi dan juga kolesterol. So nak tak nak selain daripada jaga kesihatan, jaga pemakanan, kena jaga gula, jaga kolesterol dan juga berat tekanan darah. Kalau sebelum kita berakhir ni, mungkin doktor boleh kongsikan juga berapa agaknya kuantiti lemak yang boleh memungkinkan seseorang itu mendapat penyakit hati berlemak? Okey. Lebih daripada 5% yang di dalam hati boleh menyebabkan seseorang itu mengidap penyakit hati berlemak. Dan biasanya proses daripada hati berlemak yang ringan nak ke tahap sirosis ataupun fibrosis mengambil masa lebih kurang 20 hingga 30 tahun. Okey, jangka masa yang agak lama juga. Tapi kalau saya percaya, bila kita menjaga pemakanan, melakukan aktiviti fizikal, sekurang-kurangnya kita dapat mengelakkan diri daripada mengalami penyakit hati berlemak. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Dr. Khairul Najmi Muhammad Nawawi, pakar perunding gastroenterologi dan hepatologi UKM Specialist Center dan Fakulti Perubatan UKM. Mudah-mudahan memberi manfaat kesihatan kepada kita semua. Nak berehat sekali lagi? Kembali lagi bersama kami di MHI selepas ini.
Macam good, tak good. Semua perkongsian kita hari ini memang semua kita bawakan kepada anda hari ini untuk kita memberikan pengajaran supaya kita boleh terapkan dalam diri kita setiap hari. Antaranya tadi lawak dan adab lah. Kita boleh nak melawak, boleh nak duduk dengan kawan-kawan, bergurau senda, tapi tetap kena jaga sensitivity. Jaga adabnya. Apatah lagi bila kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua pada kita. Betul. Kalau nak bergurau tu kena tahulah juga batasnya. Bukan sembrono saja kita boleh bergurau kan. Kena jaga tutur bahasanya, jaga perilaku juga. Barulah mencerminkan kita ni orang Malaysia, orang Timur yang kaya dengan budi bahasa. Ya, hari ini dah selesai. Jadi besok jangan lupa untuk terus bersama kami di Malaysia hari ini dengan tajuknya Pembuli Jalanan. Ini juga satu isu yang perlu kita ambil tahu bagaimana untuk kita elak diri daripada mangsa menjadi pembuli jalanan. Ya, betul. Dan apa yang boleh kita lakukan? Apa step-step yang kita boleh lakukan untuk kita bawa pembuli jalanan ini ke muka pengadilan? Alright, jadi terima kasih kepada anda yang menonton kami hari ini di TV3 dan juga di Facebook MSI TV3. Saya Haziq Husni. Saya Hazrina Kasim. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.